Jangan kata jual beli tak ada lafaz langsung dah. Bukan kata slow dah, bukan kata saya jual. Tak ada lafaz langsung. Bukan kata saya jual. Tak ada lafaz. Hilang jual beli. Ni nak hilang semaya ni, tak ada lafaz hari ni. Semaya pun hilang lafaz dah. Ada main ceh ya. Tu imam pun ceh juga. Habis. Tu imam bila dia kuat? Fatihah rakaat pertama, Fatihah rakaat kedua. Surah rakaat pertama, surah rakaat kedua. Mai rakaat ketiga ceh juga. Tu imam pun. Habis. Tak sah, tak dengar. Tak boleh. Dia tak dengar. Dia kena dengar martabat. Kena ada suara. Dia dengar oleh sekurang-kurang seorang. Dengar jelas. Jelas semua lafaz jual beli. Jadi kalau dia tak ada orang yang hampir dengan dia tu, tapi kalau takdir memang kalau ada orang dengar lah. Tapi tak ada orang yang hampir dengan dia. Lepas tu orang yang membeli tu pun tak dengar. Itu dia kisah ni. Kisah dia takdir. Maksud takdir ni bukan real. Bukanlah nak kira ada betul. Kena takdir. Maksud hampir ni bukanlah betul-betul ada. Contohnya, dua orang ni je. Penjual seorang, pembeli dalam kedai. Tapi suara dia tu kalau takdir ada orang, boleh dengar orang tadi. Tu kira takdir ni. Mana? Perbesar suara. Tu lagi power. Kena bantuan mic. Boleh. Tak ada masalah. Lagi sah. Sebab tu orang pakai. Kenapa isu akad nikah sekarang ni dah pakai mic? Sepatutnya tak payah pakai mic pun. Tapi ni nak suruh dengar. Ini kalau nak suruh dengar siapa kau menggema orang yang tak berkaitan, itu tak menjadi tuntutan pun. Tapi oleh kerana dia ni nak puas hati je. Nak bagi semua dalam masjid tu dengar akad nikah dia. Yang kena dengarnya adalah wali. Sebab dia akad dengan wali. Sama je konsep dia, akad nikah dengan akad jual beli sama. Kena dengar setiap lafaz ijab dan qabul. Siapa yang dengar? Wali. Saksi tu, wali dan saksi. Tapi wali wajib lah. Sekarang ni dia nak bagi puas hati lah. Tapi bagus jugalah, wali lagi clear lah. Pakai mic tu. Lagi clear. Ini lain dengan Fatihah. Kalau kata orang tu dia akad, lepas tu yang lima akad tu tak dengar, sah juga. Sah? Asalkan martabat. Sah. Dia tak strict macam semayang. Semayang ketat. Dia di sini, dia tak sambung dengan semayang. Semayang ni, makhraj tak betul, tak boleh. Ni tak apa, tak betul pun. Beli, sebut elok lagi, betulkan makhraj. Jam. Atau faham bahasa. Dia campur Inggeris, Melayu. Faham? Tak apa. Dia seakan bahasa yang dipahami. Okay, I buy. Buy apa? Bye-bye ke? Tak erti ke Inggeris? Kan? Walah, dia hantar bukan buy. Past tense, present, tak tahu apa dah. Kan? Suara. Tak boleh. Suara lagi pula kena jelas menggunakan bahasa yang dipahami. Bahasa apa tak apa. Tapi dia faham. Dan sebab tu bahasa yang dipahami. Walaupun tak perlu perbetulkan makhraj. Jangan duduk buat pula macam semayan. Dia kata semayan kena jelas suara. Jelas makhraj. Jual beli pun kena jelas makhraj. Jam dia main pandai-pandai ejah pula. Macam inilah, saya tak sempat jawab lagi isu yang ada. Ustaz Khairi daripada Ilsah minta tolong jawab. Video yang tersebar yang akad nafkah kena, seorang ustazah kata akad nafkah kena ada lafaz ijab qabul. Dia kata tak ada lafaz ijab qabul, tak jadi nafkah. Suami kena lafaz. Dia kata akad nikah ada lafaz. Akad jual beli ada lafaz. Akad nafkah tiba-tiba tiada ada lafaz. Andai. Ni dia kata, ni jangan letak atas meja je, isteri ambil senyap-senyap. Jangan. Tak ada lafaz. Tak lepas tuntutan. Kena ada lafaz. Inilah nafkah. Hari ni yang wajib atas aku. Orang boleh jadi dia ni
ijab kabul dan jual beli pun dia jaga. Sedekah pun ada ijab kabul. Heboh pun ada ijab kabul. Hadiah pun ada ijab kabul. Nikah memang kena ada lah. Ya, nyaya lah. Sentak lah lelaki-lelaki dia kata tak lepas kita duk buat kerja sebelum ni, tak lepas nafkah lagi tak ada lapah. Tak boleh kira. Asalkan orang yang hampir dia kira budak ya, kalau budak tu membayi lah, tak ada syarat balik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Yang kelima, kita baca 5 jadi 5 pun panjang ke? 6 pun panjang, jadi kita baca 2 je malam ni. Dan bahawa yang kelima, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan bahawa muwafakat. Dan kelima daripada 6 syarat sah mengucapkan lafaz ijab dan qabul. Ni duk kira ni nak buat lafaz ijab qabul, nak beramal dengan qaul muktamad. Kalau boleh amal lah, tak boleh amal tak apalah. Dah tak boleh beramal nak macam mana? Kita duk kata beli ban, senyap dia. Beli ban, senyap dia. Tak boleh beramal lah. Dengan qaul muktamad dia tak nak sebut jual. Ni kita duk belajar ni nak beramal. Kalau boleh beramal dengan qaul muktamad. Tak boleh beramal qaul muktamad, maka terus pilih qaul yang kedua, iaitu pilihan keduanya dipanggil jual beli mu'attah yang tidak ada ijab qabul. Kalaulah jual beli mu'attah pun tak menepati syarat-syarat, barulah kita pilih akad yang ketiga dipanggil akad alternatif, akad heboh paling mudah. Heboh ataupun tepat-tepat heboh ataupun heboh bisawabin. Bukan semualah boleh. Heboh bisawab ni heboh mudah. Tapi kena tahu syarat heboh. Sebab orang akan rok kita. Terutamanya orang yang tak berapa nak faham konsep muamalah, dia akan rok kita. Kenapa jual beli ditukar pada heboh? Itu kena pandai jawab. Heboh ni dia lebih mudah daripada akad lain. Contoh akad jual beli mesin. Kita pakai heboh. Mudah. Kalau orang tanya. Dia kata, boleh tak kita pergi letak dalam mesin? Tuan bukan kolek segera, bukan kobat segera. Bukan kena kobat segera. Dia tak tahu syarat sah. Syarat sah, orang panggil apa? Heboh. Jadi heboh tidak disyaratkan kobat segera. Tak ada syarat. Tak kobat lambat pun tak apa. Contoh kita letak duit dalam mesin. Kita niat heboh. Duduk kat situ 2 hari. Orang yang menerima ni tak kobat pun. Sah walaupun lambat. Tak syarat dia panggil qobat dalam majlis. Tapi kalau jual beli syarat qobat dalam majlis. Itu beza di antara jual beli dengan heboh. Heboh mudah. Dan qadai juga tak disyaratkan lafaz ijab qabul. Samalah heboh pun. Kita ambil qadai tak syarat ijab qabul. Tak ada ijab qabul. Kita niat aja. Saya heboh. Tak disyaratkan qobat dan majlis akad. Itu antara poin-poin yang perlu kita ingat. Cuma qaul muktamad saja. Heboh pun kena qobat dalam akad juga. Itu muktamad. Ni kita nak beramal, bolehlah dah tempat situasi yang perlu kita amal, qada boleh. Contoh, lama dah orang buat tapi orang tak perasan saja. Tiap-tiap pagi Jumaat daripada dulu kita kecil sampailah kita tua. Hari Jumaat gigi ada buah pisang. Dia letak tu daripada pagi lagi dia letak. Tak ada siapa pun qobat lagi. Dia letak niat apa? Niat nak heboh. Siapa-siapa datang nak sembahyang Jumaat, makanlah. Dia tak limit pun makan berapa pun. Dia tak letak pun. Tak ada orang panggil dilalah zahirah. Yang mengatakan pisang ni yang limit 3 biji seorang. Tidak ada. Bedahlah satu sikap pun tak apa. Jawab balik je. Jadi, dia letak tu daripada pagi, kita nak qobat. Kadang-kadang kita pergi kat Jumaat baru qobat. Sah ke tidak? Sah. Tidak qobat segera. Kerana berapa jam dah tu dia letak tu. Tak qobat lagi. Sah. Baik, terus.
Dan bahawa muafakat. Muafakat ni bersamaan. Dan bahawa bersamaan ijab dan qabul. Ini lafaz ijab dan qabul. Ini syarat yang diperuntukkan oleh syarak kena sama. Sama apa dia? Sama lafaz ijab dan lafaz qabul. Sama-sama tu pada maknanya. Makna ijab dan qabul. Pada tu dia panggil nisbah. Nisbah apa kena sama ni? Nisbah makna, bukan nisbah lafaz. Lafaz berlainan, tak apa, makna sama. Nisbah sama tu makna, bukan lafaz. Sama dari sudut mana? Ni. Sama tu, dari sudut mana? Seperti jenisnya. Muafakat, ijab dan qabul dari sudut jenisnya. Jenis barang. Dan jenis saman, jenis harga. Dan nauknya. Dan nauk dan bagai barang dan saman dan sifatnya dan ciri-ciri. Ciri barang kena sama dan sama antara ijab dan qabul. Kalau dia ijab ciri ni, qabul pun kena terima ciri yang sama. Jangan sebut ciri lain. Tu. Lain apa lagi kena sama. Dan bilangannya, bilangan kena sebut sama. Kalau benda yang kita beli tu ada bilangan. Ada cupak, bilangan cupak, bilangan kilogram, bilangan liter, bilangan meter, bilangan angka, ringgit, kena sama bilangan. Nauk ni, dia kalau bahasa kita lah berapa tak tepat. Jenis ni dia lebih besar. Nauk ni dia lebih kecil daripada jenis. Contohlah kategori. Kategori. Jenis umum. Jenis tu umum. Contoh jenis apa? Jenis makanan. Jenis ni contoh makanan. Dan makanan tu banyak. Dia ada nauk dia. Ada kategori. Kategori apa? Kategori orang panggil apa nama ni beras. Jenis apa? Jenis makanan lah. Termasuk dalam makanan. Tapi lebih spesifik, skop dia lebih kecil daripada makanan tu, dia ada. Makanan ni kategorinya beras. Ni kategorinya gandum. Gandum pun makanan. Beras, makanan. Buah-buahan, termasuk makanan. Kategori buah-buahan, kategori beras, kategori gandum, kategori bijiring. Dalam lebih umum, jinsun, jenis. Apa lagi yang diambil kira dari sudut apa lagi? Dari sudut bilangan dan mesti bersamaan dari sudut tunainya. Dan bertangguhnya dan berhutannya. Okey. Kalau bilangan, kena sama. Kalau tunai, kena sama tunai. Kalaulah penjual sebut tunai, maka pembeli sebut tunai. Jangan pembeli sebut hutang. Tak boleh. Kena sama ciri. Kalau dia tak sebut apa, tak apalah. Kita dah sebut acak kali. Jadi, tak sebut apa tu, dia jadi apa? Jadi tunai. Maksud dia tak sebut. Tunai atau hutang? Saya beli buku ini dengan harga RM5. Tak sebut tunai pun. Adakah jadi tunai ataupun jadi hutang? Jadi tunai. Auto jadi tunai. Dia tak akan jadi hutang. Kenapa? Kerana syarat nak jadi hutang, dia panggil tunai dan hutang ini, dia panggil sifat bagi akad. Tu kalau tanya. Ini kita dah ulang acak kali. Bukan sifat bagi perbuatan. Tidak. Jangan keliru. Bukan sifat bagi praktis dia. Bukan. Nak tahu apa beza di antara tunai dengan hutang? Adakah dia tak bayar segera tu nama tu hutang? Tak. Tak bayar segera nama tunai. Yang jadi hutang apa? Jadi hutang apabila dia menyebut lafaz hutang di dalam akad. Sebab kata kunci dia, hutang dan cash ini sifat bagi lafaz. Bukan sifat bagi perbuatan. Bukan. Bukan perbuatan dia tak bayar segera. Tak. Tak bayar segera boleh nama cash. Contoh.
Dia kata saya, ni contoh cash ni. Sebab ingat cash ada dua bentuk. Pertama dia sebut cash, dia sebut tunai. Yang kedua dia tak sebut. Dia tak sebut apa pun. Jadi cash. Dua bentuk cash. Pertama dia sebut cash, saya beli roti ini dengan harga RM3 tunai, jadi tunai. Contoh yang kedua jadi tunai juga, dia tak sebut. Saya beli roti ini dengan harga RM3, dia tak sebut tunai. Auto jadi tunai. Okey, tengok dua-dua contoh ni. Kita nak bagi contoh, pertama terus dia bagi duit dalam majlis. Dia bagi duit dalam majlis. Dia kata saya beli buku ni saya beli roti ni dengan harga RM3 tunai. Dia terus bagi duit. Berlaku pertukaran majlis akad. Okey, settle, kita faham. Ada satu contoh lagi, dia tak sebut saya beli roti ni dengan RM3 dengan harga RM3. Penjual kata saya jual dengan roti ni dengan harga RM3. Pembeli kata apa? Pembeli kata saya beli roti ni dengan harga RM3. Sah tak? Sah. Tak sebut tunai, jadi tunai. Tapi dia tak bayar segera. Dia tak bayar. Adakah wajib bayar segera? Tak wajib bayar segera. Sunat bayar segera. Bila jadi wajib? Apabila dituntut dalam majlis akad. Diminta dalam majlis akad. Apabila diserah barang, dia serah, maka penjual minta segera bayaran. Wajib segera dalam majlis akad. Kalau dia tidak ada duit, maka kena hutang, kena tukar. Tapi kalaulah dia tak serah dalam majlis akad, tetap jadi tunai, walaupun berpisah. Cuma menjadi tanggungjawab pembeli untuk bayar segera. Tapi adakah segera wajib bayar? Tak wajib bayar segera. Tapi menjadi kewajipan. Wajib. Wajib apa? Wajib bayar. Cuma tak segera. Dia balik dulu. Berpisah majlis akad, balik, ambil duit, datang balik. Ni, RM3. Duit apa ni? Duit jual beli tadi. Hutang? Tak hutang. Tak hutang. Tu nampak tak? Jangan ingat hutang dan cash ni sifat bagi perbuatan. Nampak tak bayar segera tu, hutang. Tidak. Itu perlu nama cash juga. Nama cash. Sebab tak wajib dia bayar segera sekira tidak dituntut. Cuma sunat bayar segera. Tapi apabila dituntut dalam majlis akad, wajib bayar segera, bukan sunat. Jadi kalau tak dituntut dalam majlis akad, dia duduk pusing, dah akad dah. Akad siap dah. Duduk pusing rata ataupun pisah dulu semban. Maka menjadi kewajipan di atas pembeli ini untuk membayar. Kewajipan. Wajib bayar. Adakah segera? Tak wajib segera, dia tak minta. Sunat segera. Wajib dah bayar? Wajib bayar. Kenapa? Kerana ini bukan hutang. Ini cash. Kalau hutang ini wajib bayar apabila sampai tempoh. Nampak tak? Itu kata kunci kena ingat. Jangan ada setengah orang tanya, apa beza hutang dengan cash? Hutang ni, dia kata cash ni bayar segera. Hutang lambat bayar. Itu adat. Jadi kunci dia sifat, kena tahu sifat. Ciri itu sifat bagi apa? Adakah sifat bagi akad? Sifat bagi perbuatan. Dia sifat bagi akad. Sebab tu nak jadikan hutang, kena nyata dalam majlis akad. Dan nyata macam mana? Saya beli roti ini dengan hutang bila bayar. Kena sebutlah tempoh tu. Sebut ni boleh sebut dalam majlis dalam akad dan boleh sebut dalam majlis akad. Dua tempat. Nak sebut hutang ni, nak sebut tempoh ni. Hutang kena sebut dalam akad ataupun dalam majlis akad. Saya hutang ni. Cuma tempoh kena sebut. Hutang salah satu syaratnya kena sebut tempoh bayar bila. Nak sebut tu bila? Boleh sebut dalam akad, boleh sebut dalam majlis akad. Dan ada qaul mengatakan sah juga sebut di luar majlis. Sebut apa? Bukan sebut hutang tu. Sebut tempoh nak bayar bila. Tak ada tempoh tak boleh. Tak apa, saya beli secara hutang ni. Bila-bila saya bayar. Tak boleh. Bila-bila memang siapa bila-bila tak bayar. Tu jam tu. Orang Melayu kita mudah. Ambil mudah pada hukum syarak. Ambil mudah jadi bermudah-mudah. Kena spesifik. Kena spesifik setahun, sebulan, 2 bulan. Tu tak spesifik juga. Cuma rolik. Rolik tu jadi pada uruh dia panggil uruh. Uruh boleh. Maksud uruh dia. Uruh dia.
Uruh ni uruh setempat lah. Tempat tu uruh dah. Kalau jadi bila ada duit bayar ni, sebulan lah. Tak lebih sebulan. Tu tak apa. Tapi kalau tak jadi uruh, kalau bila ada duit saya bayar, memang tak tentu. Kadang-kadang dia bayar tahun depan. Tak boleh. Tu jadi zalim kepada orang yang memberi hutang. Jadi kalau contoh wajib bayar tu waktu dituntut. Jadi tuntut tu syarat ni mana dia kena sebut ke ataupun dia tuntut, dia minta lah. RM30 je. Dia wajib bayar lah. Tak. Dia minta saman. Saman mana saman? Maksud mana harga? Mana duit? RM30 tu. Dia sebut je dalam kad, saya jual lah kasut ini dengan harga 30 Haji. Ya, RM30 kan? Betul. Tak mananya je. 30 tu tutup gaya. Maksudnya kalau kita tanya ni berapa harga? RM30. Itu tak tuntut lagi. Ataupun dia dah tekan dia punya cash bill tu. RM145 20 sen. Tapi kita kurang RM5 20 sen. Maksudnya yang kira RM145 tu dah tuntut ke? Tak kira. Kira dia minta senyap aja. Maknanya tangguh dia ambil duit kita. Okey, boleh, tak masalah. Dia senyap aja kan. Style kampung macam tu. Style kampung dia orang kampung kan dia mudah-mudah je. Bayar siap. Kadang-kadang saya bawa balik. Besok bayar contoh kan. Kalau dia sebut bayar esok, tak boleh. Itu kena hutang. Itu jual beli hutang. Jual beli hutang, tangguh. Padahal kita dah bayar dah. Bayar dah maksudnya? Contoh macam akad dah kau. Kita cuci kereta contoh kan. Dia kena sebut. Kena sebut dulu. Kita cakap dengan dia tak cukup RM10. Kita dengan dia tu dah biasa. Ada duit kecil. Besok lah. Kalau tak sempat besok. Tu jadi hutang lah. Kena hutang dah. Kena cakap dengan dia. Cakap dengan dia hutang. Jadi akad lain tak lah. Jadi akad lain yang kita dah bayar. Yang kita dah bayar RM20 contoh RM20. Tak sah. Dia kalau bayar separuh, kita dah akad cash. Kan? Kita akad cash. Harga cash 30. Tiba-tiba bayar 20. Tak boleh. Dia tak sah. Dia kena penuhkan. Apabila nak cash, kena penuh. Kalau tak cukup, kena akad lain. Akad hutang. Kena clear. So, orang kita mudah-mudah. Dia akad cash. Tiba-tiba dia ada 20. Lepas tu dia tak akad dah hutang. Tak boleh tu. Tak sah sebenarnya. Tidak sah apa? Sebab dia kena totalkan 30 akad. Sama. Dalam majlis tu. Sebab dia akad cash, kena cukupkan 30. Kalau tak cukup 30, tak boleh akad cash. Kena akad hutang. Macam ni kita kira jual beli hutang. Saya beli cara hutang. Tak apalah, akad lain. Dia terpasah akad tu. Sebab apa? Sebab tak sama harga dengan lafaz dia. Dia lafaz dia sebut 30, realnya dia sebut 20. Real yang bagi 20. Memang dia reda. Cuma dari sudut praktikal. Dia cash tapi praktikalnya bayar separuh. Dia kata ni saya bayar separuh je. Lepas tu kira separuh lagi saya bayar lain lah. Bayar lain tu maknanya hutang lah. Hutang kena clearkan hutang. Kena akad satu-satu. Tak boleh isytirak akad dua. Tadi kita akad dah cash. Hak ni hutang. Kok mana ni? Nak hutang ke nak cash? Bayar separuh. Hutang. Pening ni Ji. Ji nak cash ke nak Ji? Saya bayar separuh. Hak ni saya hutang. Kena clearkan satu-satu. Macam dia tak boleh isytirak dalam satu perbuatan dua benda. Maknanya separuh ni saya jual beli cash. Separuh lagi ni saya hutang. Satu qadiyah tu, satu perbuatan tu dia nak dua akad dua. Akad cash pun akad, hutang pun akad. Tak boleh. Dia kena satu-satu. Kalau kita yakin duit tu dengan kita. Duit dah kata. Tak apa. Yang tu jadi tunai lah macam tadi lah. Tak payah sebut lah. Tak payahlah sebut lah. Saat kita bayar, tak payahlah sebut hutang. Sekejap. Itu hutang lah, kinayah. Kinayah hutang. Jangan sebut esok bayar apa. Kalau sebut esok bayar, kena hutang. Kinayah.
Satu akak. Tak boleh. Satu akak dia tak boleh. Dia tak boleh isytirak. Maksudnya berkongsi satu akak, satu perbuatan dua akak tak boleh. Macam itulah macam akak sewa beli kan. Akak sewa beli tu nama sahaja. Akak sewa beli nama saja. Maksud apa? Maksudnya akak sewa summa kemudian beli. Itu tak apa. Cuma dia panggil ringkas. Dia panggil akad sewa beli ni. Saya buat sewa beli kereta saya. Dah akad mana satu? Sewa beli? Tak boleh. Nak akad sewa, sewa. Beli, beli. Sewa dulu. Kemudian bulan terakhir dia beli. Bulan terakhir dia akad jual beli. 9 tahun kereta kita. Dia panggil Aitab kan? Altab. Jadi akad pertama tu akad apa? Akad sewa. 9 tahun. Bulan terakhir tu, bayar sama juga bulan terakhir. Tapi tak nak akad sewa. Bulan terakhir tu akad jual. Sebab apa bank buat macam tu? Sebab dia nak mengesahkan milik. Kalau sewa kan akad manfaat. Jual beli manfaat. Tak boleh milik. Maka bank ni nak mengesahkan bahawa kereta tu dah pindah milik pada kita bulan terakhir. Maka dia panggil akad jual beli. Tu panggil nama saja. Tapi sebenarnya tidak sah. Macam tadi ya. Akad sewa, akad jual beli RM30 dan RM30 hutan. Baik, mana contoh dia? Contoh yang tak sama. Dia nak kena sama. Contoh. Dan sebelum contoh, dan jika bersalah-salahan lafaznya sekalipun. Kalau lafaz lain tapi makna sama, sah. Tu rayah tu. Maka jika berkata, tu baru contoh. Maka jika berkata yang menjual. Ini yang tu sifat bagi orang. Orang yang menjual. Mana maqulu qaul dia? Mana perkataan dia? Aku jual akan dikau bagian. Ni maqulu qaul dia. Dia panggil perkataan penjual. Penjual kata, kalau penjual maknanya lafaz ijab lah. Kalau penjual. Kalau qabul, lafaz daripada pembeli. Pembeli qabul. Kalau penjual, dia panggil apa? Ijab. Lafaz ijab. Ni dia panggil ijab ni. Mana ijab? Aku jual akan dikau bagian. Bagian ni apa dia bagian ni? Maksud bagian ni kinayah. Kinayah mabik. Kinayah bagi mabik. Bagian ni kena bos sendiri. Dia tak nak bagi contoh spesifik. Takut luruh benda sangat kita. Kalau musannif pengarang kita kata aku jual akan dikau kereta. Maka anak murid tanya, kalau lembu tu guru? Dia tanya pula. Tok guru kata, aku jual lembu. Lepas tu rumah, dia bilang habis. Tengok kecerdikan penulis bagian. Semua masuk bagian. Bagian ni kinayah. Kinayah apa? Kinayah mabik. Lafaz untuk menunjukkan kiasan kepada barang. Kalau contoh kiasan tu, kalau bagi ria betul, awak tanyalah, banyak sangat. Kena bagi banyak pula. Apabila kiasan, mabik apa saja termasuk dalam bagian. Aku jual akan dikau bagian. Ni orang betul luru benda dia tanya. Tok guru, bagian ni benda apa? Rumah ke apa? Dia tanya. Dia tak tahu barang bagian. Dia kata saya tak pernah setakat hidup saya tak pernah, dia kata, dengar orang jual beli bagian. Jual beli bagian saya tak pernah, dia kata. Baca kitab matlak ni ada. Lepas tu dia kata dia tok guru hak tak mengaji. Dia kata itulah saya duk perhati, lupa nak tanya tok guru dulu. Bagian ni benda apa jual? Dia jual bagian dengan harga 1,000. Dia tok guru tak mengaji. Rajin nak baca kitab. Mengaji dengan tok guru UTU. Tok guru UTU tu dia tak tafsirlah bagian ni. Tu kata jangan mengaji dengan UTU, mengaji depan boleh tanya. Tu suruh mengaji depan tak nak mengaji. Mengajar rajin nak mengajar, terhegeh-hegeh nak mengajar. Baginya. Tu tak kena tukar. Bagian. Tu kata naskah ni banyak jatuh. Nanti kita akan betulkan. Banyak jatuh. Ada lebih kurang 3, ada tepat 3 baris jatuh. Ini antara kitab cetakan kita ni yang kita baca di pondok dulu kan. Ni bagus kita ni, tak jatuh.
Tapi elok juga kita guna dua. Kalau kita mengajar ni, kita tak perasan jatuh anak murid hang ni ajar hang tua, hang tak tahu baca kitab tu. Dia tengok macam tikus tengok besi ya. Tak tahu jatuh. Kita memang baca kitab ni tak jatuh. Tu kena ada dua kitab. Ada hak mana jatuh, kita tahu berapa baris jatuh kan. Nanti ada tempat-tempat yang jatuh. Dia nak cari. Dia kata, baginya. Aku jual akan dikau baginya. Dia duk ejah baginya bagi siapa? Bagi pembeli. Nya tu pembeli. Pandai. Dia main goreng juga. Yang beriman bak goreng. Masa syarat nak goreng tak mengaji tu je. Bukan tak mengaji ni, dia pun ambil dah UTU. Maksudnya ngaji cara betul lah, formal. Kalau cara formal boleh tanya untuk guru. Aku jual akan dikau bagian dengan 1000 dirham. 1000 dirham tu, dia bubuh pula ciri dirham tu. Ada ciri dia. Yang pecah. Kalau kita hari ni kat 1000 ringgit. Jenis apa? 50, 100 keping. Tu ciri. Dia nak, dia tak nak 1000, 10 keping. Tak nak. Contohlah. Kalau dia kata, saya nak 1000 ringgit saya jual kereta ni dengan 1000 ringgit yang 100 sekeping. Maknanya kena bawa 10 keping dah. Ataupun saya nak yang 50. Sekeping 50. Mana kena bawa 100. Tak boleh kita bawa lain daripada apa yang dinyata. Tak boleh. Tak usah. Tu. Atau mana lagi dia ataupun dia kata bertangguh, maknanya aku jual barang ini dengan 1000 dirham bertangguh. Bertangguh ni hutang. Bertangguh. Dia sebut hutang. Aku jual 1000 dinar ni secara hutang. Dia bubuh hutang. Jadi hutang lah. Jangan pula pembeli bubuh cash pula. Tak sah. Dia kena sama. Lafaz pembeli dengan lafaz penjual. Lafaz ijab dengan lafaz qabul sama. Jangan jawab lain. Tak sah. Maka berkata yang membeli. Berkata yang membeli. Berkata yang membeli ni berkata oleh orang yang membeli. Makna apa ni? Maknanya berkata ni, kata bagi pihak ataupun dia panggil kata ni merujuk kepada perkataan qabul. Kata-kata ni kata apa ni? Perkataan yang menunjukkan qabul. Mana perkataan qabulnya? Aku terima. Aku terima tu maqulul qaul ataupun dia panggil perkataan qabul. Maka berkata. Siapa kata? Pembeli. Apabila pembeli kata, orang panggil apa? Orang panggil berkata itu qabul. Orang panggil qabul. Mana perkataan qabulnya? Aku terima tu qabulnya. Aku terima dengan 1000 yang sahih. Tak sah. Kawan tu kata pecah, dia buah sahih. Sahih ni sekeping lah. Dia nak pecah-pecah. Maksudnya nak 50-50. Kawan ni kata sekeping 100. Tak sah. 1000 sekeping. Dulu kan ada duit 1000 sekeping deh. Lah ni ada lagi tak? Tak ada lah ni. Ni kena tanya usahawan. Dia duk main duit sokmo. Dulu ada deh. Dulu sekeping 1000. 500 sekeping ada. 1000 sekeping ada. Hafiz. Keuangan. Finance. Dah siap. Kena tanya orang finansial. Indonesia kata finansial. 200 saya tak tempat. Tapi sempat. Tak pasti 200. Ada 200. Kena tanya orang banking ni. Tak pasti. Tak ada. Dia ingat 100 keping. 500 keping. 1000 sekeping. Lain tak ada dah. 5,000 sekeping tak ada. Tak buat tu. Ada? Ada. Tak ada rasa. Payah nak jual beli 5,000 sekeping. 1000 ya. Kat tu ya. Sekat 1000 lah. Tu Agung. Asal sekat 1000 lah paling banyak. Tak ada dah. Dia paling tinggi 1000. Tu makna sahih 1000. Sekeping lah maksud dia. Sahih ni sekeping. Tak, kalau yang nok tu dia panggil apa yang pecah. Atau tunai. Pembeli kata hutang, penjual kata hutang, pembeli kata tunai. Tak sah. Atau
atau kepada masa tangguh yang terlebih hampir. Maksud apa ni? Kepada masa tangguh ni, iaitu sekejap. Masa tangguh terlebih hampir tu merujuk kepada sekejap. Bukan apa nama ni? Merujuk kepada masa sekejap. Bukan tak bayar, bukan bertangguh ni. Dia bayar. Kalau tangguh, kalau tak bayar tu dia sebut bertangguh, dia sebut hutang. Ini tak sebut hutang. Dia sebut sekejap lagi atau kepada masa tangguh sekejap lagi. Kawan tu pun kata atau terlebih jauh. Terlebih jauh tu merujuk pada apa? Merujuk kepada lambat lagi. Atau dengan 2,000. Penjual kata 1,000, dia pergi hantar 2,000. Atau beberapa ribu. Atau aku terima setengahnya dengan 500. Tiada sah segala yang tersebut. Semua contoh-contoh tadi yang tak sama tu. Contoh tak sama tu. Tak sah. Tak sama di antara lafaz penjual, lafaz pembeli. Baik. Pada lafaz. Tak, maksudnya pada makna lah. Lafaz tu lafaz dan makna. Tapi kalau lafaz lain-lain tapi makna sama je, tu sah. Contoh dia kata, saya jual lah barang ni dengan RM1,000. Pembeli kata saya terimalah dengan 500 capur 500. Ya sama tu maknanya, lafaz berbeza. Ditunai. Maksud tunai. Jangan kata ini nampak gaya bertangguh, bukan bertangguh. Kalau bertangguh dia akan sebut hutang. Ni dia tak sebut hutang. Dia sebut sat lagi. Okey, aku terima jap beli. Dia sebut jahat, dia sebut sat lagi. Bolehlah kalau transfer ke apa, tapi online lah. Boleh lah. Cuma nak cerita tu tak boleh jual beli kan mazhab kita. Ni kalau contohlah. Sekejap ada poket ni, malah nak cari lagi. Contohlah kan. Tu dia kata sat lagi. Kawan ni kata lambat lagi. Dia kena sama. Kalau sat lagi, sama. Akak lain. Tak. Kita kena heboh lah. Transport ni tak memenuhi ciri-ciri, tak memenuhi syarat-syarat syarat jual beli dalam mazhab Imam Syafi'i. Online kan. Kita kena heboh je. Antaranya syarat yang besarnya dalam mazhab Imam Syafi'i, dia majlis akad dia tak boleh berlakunya qabak tu ataupun dipanggil penerimaan dan penyerahan mesti berlaku dalam majlis akad yang hakiki. Tak boleh majlis akad yang secara dipanggil hukum. Majlis akad ni ada dua. Satu majlis akad yang hakiki, satu lagi majlis akad yang majazi. Orang panggil majlis akad pada hukum dia panggil. Pada hukum ni bukan pada ria, tapi hukum panggil akad. Mazhab Hanafi boleh. Contoh maya, seorang duduk Kelantan, seorang duduk KL. Bersatu akad, majlis akad. Ada ijab qabul. Penyerahan tak ada dalam majlis akad. Penyerahan pun maya juga. Contoh, lafaz penyerahan tu orang panggil. Penyerahan tu. Walaupun jauh, serah pada hukum nama dia. Maka mazhab Syafi'i tak boleh. Hanafi duduk cakap boleh tau. Tapi dia tak cakap pun, dia kata Hanafi. Dia pun tak tahu dia pegang tu qaul mana. Dia kata boleh jual beli online ni. Sah, ada pendapat mengatakan sah. Memanglah ada. Tapi pendapat tu mazhab mana? Dia tak cerita. Tu yang masyarakat kita pening tu. Itu mazhab Hanafi. Tapi kalau jual barang, itu kata kena serah hijab qabul tu. Kena serah berlaku penyerahan barang. Dan dia tak boleh barang saja. Dan harga dalam majlis akad. Majlis tu nak majlis apa? Hakiki. Apa maksud majlis hakiki? Ada kedua-dua tu bersatu. Ain harga. Kalau kata macam akad nikah tu, misalnya orang bawa cek
Tak apa, itu nilai. Ada nilai sama tu. Ain juga tu, nilai. Dia buat cek. Cek tu ada nilai, ada nilai. Macam juga duit kertas tu pun dipernilai. Dan cek pun dipernilai sama dengan nilai yang ada dalam di duit kertas. Sama je. Kalau dibawa dummy cek tadi? Tak boleh. Tak sah? Kena betul-betul ada nilai. Satu. Cek tendan. Nanti kat ofis kan tak cek tendam tak boleh tu, tapi dah di bank dah ada dah. Boleh, di bank dah ada, bukan cek tendan. Cek yang tipu tu cek tendan. Bukan ada duit pun, memang bubuh angka dicek. Tu tak boleh. Tu memang tak ada nilai pun, nak pergi tukar tak boleh. Ini memang boleh kalau bawa laku, tukar laku di bank. Memang bukan tipu. Nak kahwin, Pak Haji ni letak anak dia mahal sangat. Siap aku buat cek tendan. Pak Haji wali dia ingat cek betul lah. Rupanya tendan. Tunggu dulu Pak Haji. Sebulan baru masuk duit cek ni. Dia no. Hutang lah dengan Pak Haji. Cakap lah. Pak Haji, mah kahwin Pak Haji letak tinggi sangat. Bukan belanja tu mah kahwin ni. Belanja tu kawan Haji. Mah kahwin dia letak sampai 10K. Dia akak dalam majlis tu. 10K. Siap Pak Haji. Saya hutang Pak Haji. Pak Haji kata, hutang mana lama mana? Sebulan. Tak apa dia bagi. So, kat hutang. Akak mas kahwin berapa? 10,000 hutang. Terkejut Tok Iman. Tok Iman lah terkejut. Tok Iman kan tak pernah akak secara hutang. Walau hanya so, akak secara hutang. Dia nak jemuk kena bayar. Tak nak jemuk kena bayar. Jem tak jemuk. Tak apa hutang pun. Boleh jemuk. Baik habis sikit lagi. Nak berhenti dah. Berhenti kat mana tu? Nak tengok tak? Jauh lagi ke? Tempat berhenti. Jauh lagi. Kena berhenti tengah jalan lah. Jauh tu, mengantuk pun nak pergi habis. Dalam bahasa pusing-pusing. Buat hampa tu duduk main khosyuk lebih. Kejap-kejap. Ngaya ke budak-budak pondok ni kita kat mana nak berhenti tak? Dia mudah je, poin kita tahu dah kan. Kita punya poin dia nak sama ijab qabul dari sudut kriteria-kriteria yang disebut tadi. Jenis, nauk, bilangan, lepas tu ciri. Itu kena sama. Mana contoh lagi? Sikit lagi. Tu. Bahkan jika katanya, kata pembeli, aku terimalah setengahnya dengan 500 dan setengahnya dengan 500. Ni pembeli kata. Lafaz. Bahkan sambung tu. Yang kita baca tadi habis dah tadi kan? Yang tadi tu tengok. Tiada sah segala yang tersebut. Semua contoh kita baca tadi tak sah. Aku jual akan dikau bagian dengan 1,000 dirham yang pecah atau bertangguh. Maka berkata yang membelinya, aku terima dengan 1,000 yang sahih. Tak sah. Atau tunai. Tak sah. Sebab penjual kata tangguh, dia kata tunai. Atau kepada masa tangguh yang terlebih hampir. Yang ni dia kata sekejap lagi. Atau terlebih jauh. Penjual kata sekejap lagi bayar. Pembeli kata pula lambat lagi. Atau dengan 2,000. Penjual kata 1,000. Pembeli kata 2,000. Atau beberapa ribu. Tak kisahlah. 2,000 ni contoh. Atau 3,000. Atau 4,000. Atau aku terima setengahnya dengan 500. Penjual kata 1,000. Dia jawab. Dia terima setengah 500. Maka belum maka tiada sah segala yang tersebut. Sebab apa tak sah? Inilah dia. Sebab tak sama. Syarat dia kena bersamaan. Lafaz ijab dan lafaz qabul bersamaan dari sudut, jenis, nauk,
bilangan ataupun ciri-ciri bilangan dan bilangan. Okey. Tengok pula last sekali. Bahkan jika akan tetapi dia kata, kalaulah jika katanya pembeli. Kalau pembeli kata begini, apa hukum dia? Aku terimalah setengahnya dengan 500 dan setengahnya dengan 500. Pelik pula dah ni. Ni gaya lain macam pembeli ni. Trik dia. Jika dikehendaki ia pembeli. Dia kata aku terima 500, setengah 500 dan setengah 500. Apa dia nak dalam hati dia? Jika dikehendaki. Hendaki itu jika tujuan dia. Dia sebut perkataan tu tujuan apa? Dikehendaki ia pembeli. Bertujuan ia pembeli akan tafsil. Akan menerangkan 1000. Dia sebenarnya dia nak teran 1000. Setengah 500 campur setengah 500. Kan 1000 ni kan 500. Setengah 500. Setengah lagi 500. 1000 lah. Kalau tujuan dia sebut macam tu, nak menerangkan 500 lah. Ataupun bahasa kita ni, bahasa lama, bahasa kita apa? Saya belilah 500 campur 500. Maksud dia nak kata 1000. Tu dia panggil lafaz lain, makna sama. So, tu. Di bahasa kitab matlak ni bahasa tinggi, arah tinggi. Yang penting kita faham. Jika dikehendaki, jika bertujuan. Ucapan dia tu setengah 500, setengah 500, apa tujuan dia? Dikehendaki ia tu pembeli. Jika bertujuan pembeli itu, apa tujuan dia? Akan tafsil, akan menerangkan barang yang, perkataan dia yang 500 setengah tu, diijmal akan dia. Dia nak menerangkan tentang apa? Tentang barang, tentang perkataan, diijmal akan dia, diringkas akan dia, akan perkataan. Apa perkataan ringkas tu? 1000. Penjual kata 1000 ya. Lalu dia nak menerangkan perkataan yang diijmal, yang diringkas 1000 tu. Oh, dia mari detail pula. Matan. Penjual kata ringkas ya. Oh, dia ni rajin lebih. Oh, hasiah. Buat hasiah dah. Yang main-main. Pembeli hak jenis rajin lebih ni. Sah jawab dia. Sebab apa? Makna sama. Tu dia nak kena tengok. Bersamaan pada makna walaupun berlainan pada lafaz. Sah. Ni. Oleh duduk belakang. Jika dikehendaki, jika bertujuan ia pembeli akan tafsil, akan menerangkan barang, yakni perkataan yang diijmal akan dia, akan perkataan yang diringkaskan akan dia, akan perkataan tu. Siapa yang ringkas perkataan tu? Oleh baik jua. Perkataan yang diringkaskan oleh penjual. Penjual kata 1000 je. Maka dia nak menerangkan 1000. Tafsil tu mudah faham dhabit dia. Tafsil tu menerangkan tentang 1000. Tu tafsil. Barang ni merujuk pada perkataan dia. Setengah-setengah tu. Ijma tu, ijma ni ringkas. Ringkas apa? Penjual kata ringkas 1000 je. Tu makna ijma. Akan dia tu perkataan lah. Perkataan ringkas. Oleh baik jua. Baik tu maknanya penjual yang kata ringkas tu. Jawab dia. Sah akadnya. Sah akad ucapan lafaz qabul tak sama lafaz. Tapi makna sama. Tu sah. Dan jika tiada, maka tiada. Pendeknya. Dia mewah pendek sekali. Jika tiada, maka tiada. Jenuh. Baca seorang. Jenuh tak tangan atas kepala. Ni banyak dalam kitab Arab. Jika tiada, maka tiada. Jika ada, maka ada. Maka kena tafsir. Ini dia terjemah Arab. Dan kitab Fathul Wahab kan, memang ringkas. Tu orang kata, kalau boleh baca muamalat Matla'ul Badrun hebat. Sebab apa? Terjemah kitab Fathul Wahab. Fathul Wahab tu dia ringkas. Tu kena syarah banyak tu. Dia banyak hazah mafu'ul, hazah sifat. Ni jika tiada. Maksud apa? Jika tiada bertujuan untuk tafsil. Tu. Jika tiada bertujuan untuk tafsil.
Kalau nak ikut ayat dianya, jika tiada dikehendaki ia akan tafsil. Kena ikut ayat dia. Jika tiada, yang ketiga, jika tak bertujuan untuk menafsirkan perkataan penjual yang 1000 tu, jawab dia, maka tiada sah akadnya. Kena tengok niat dia. Itu hebat kita. Masalah. Kenapa pula tak sah? Kerana tu illah bagi sah. Bagi tidak sah. Illah tak sah. Maka tiada. Jika tiada, maka tiada. Maka tiada sah. Jadi tiada sah tu jawab bagi jika. Jadi maka tu jawab bagi jika. Pendek ya. Jika tiada, jawab dia, maka tiada. Maka tu jawab bagi jika. Dia jika tu ada jawab, jika syarat. Tak lapar. Sebab apa? Sebab, ni. Kerana tu sebab. Muka surat sebelum. Kerana, sebab apa tak sah? Kerana berbilan-bilan akadnya. Jadi 2 akad. Maka berbilan 2 akad dalam satu qadiyah, satu perbuatan tak sah. Berbilan akad. Dia kata apa? Dia kata aku terima dengan setengah 500 dan setengah 500. Bukan nak tafsir. Tu akad lain. Jadi akad lain. Jadi 2 kali akad lah. Baik, maka jadi ia terima akan sesuatu yang tiada dikhitabkan dengan dia. Dengan terima, dengan qabul tu. Maka jadi ia. Maka jadi ia. Ia apa tu? Kata aku terima. Pembeli kata tu. Aku terima tu. Maka jadi ia. Ia apa? Perkataan pembeli. Mana perkataan pembeli? Aku terima setengahnya 500. Tu ia. Ia tu perkataan pembeli. Jadi ia kata pembeli tu, perkataan pembeli, aku terima setengah 500 tu, sehingga akhir, akan sesuatu, jadi apa? Akan sesuatu yang tiada dikhitab, yang tiada ditujukan dengan dia, dengan perkataan pembeli tu. Bukan dia nak tuju pada qabul, pada ijab, bukan. Makna dia akad lain. Jadi akad tu je kata jadi 2 akad tu, dia akad lain. Patutnya dia kena samalah akad tu, akad qabul daripada qabul penjual. Penjual kata aku jual 1000. Aku jual lah barang ni 1000. Itu ijabnya, patut qabul kena terima sama. Tiba-tiba diterima lafaz lain, tu jadi 2 lafaz, 2 akad. Dan jika berkata baik, aku jual akan dikau akan ini dengan 1000 dan ini dengan 100 dan diterima oleh mustari akan salah satu daripada keduanya dengan ainnya padanya taraddud. Wallahu a'lam. Katalah peni yang mudah je poinnya, bahasa je peninya. Dikhitabkan, ditujukan. Apa kena mula balik? Yang dia kata kalau kata penjual ni dia cakap aku jual akan dikau bagian dengan 1000 dirham. Yang pecah aku jual engkau ni RM1,000 50 kan? Atau yang bertanggung ataupun aku jual kat engkau ni dengan 1000, harga 1000 secara hutang. Maka berkata yang membeli, orang yang beli tu, aku terima dengan 1000 yang sahih. Jadi tak sah yang sahih ni sebab apa? Sebab dia tak sama. Dia tak sama dengan yang pecah. Yang sahih, dinar yang sahih. Yang kawan tu nak jual dinar, dia nak pecah. Tiba-tiba qabul dengan sahih. Dia kena sama. Tak 1000 sebab kawan tu penjual dah nyatakan ciri 1000. Dia kena ikut. Kena ikut. Kena ikut.
Kalau dia kata 1000, contohlah kita ni, ini contoh dinar yang pecah. Kalau kita sebab dia nyatakan jenis ciri dinar. Macam kita contoh kena nyata ciri RM. 1000 yan, ada yan. Kalau 1000 saja, macam hari ni kita jual 1000, tak bagi pun ciri apa pun. Jadi hollow 50 pun kita terima, hollow 100 pun kita terima. Tapi contoh saja dalam ni, nak menyatakan ciri bagi mabek dan ciri bagi saman. Ciri bagi saman apa dia? Ciri bagi saman tu ialah ciri bagi duit lah. Ciri bagi duit tu, duit 1000 yan pecah-pecah. Ya, pecah tu apa dia? 50 ke 10? Dia tak atas 10, dia kata 50. Pecah dalam bentuk 50. Dia tak nak sekeping 100. Nak kecil lah bahasa kita. Pecah ni duit kecil lah, duit nok kan. Dia tak nak sekeping. Bahasa kita mudah. Sekeping. Tak sah. Terus akad tu jadi batal. Tak sah. Tak sah apa ajak kabur. Kena ulang balik. Pasti.